Sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sudah sampai di rumah bersejarah peristiwa memali Asy-Syahid Al-Ustadz Ibrahim Ali Libya ya, yang tepatnya berada di Kampung Caruk Putih Siung yang berada di negeri Kedah, Baling, negeri Kedah Darul Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan masuk ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah saya akan bertemu dengan tuan rumah. Dan alhamdulillah, ini saya sampai di rumah pekarangan dari Al-Ustadz Muhammad Libya, Ibrahim Ali Libya, yang berada di Kampung Caruk Putih. Assalamualaikum Buan. Nama saya Muhammad Rodi. Saya YouTuber dari Indonesia. Saya teringin sangat nak tahu berkenaan dengan sejarah memali. Saya masuk sini ya. Masuk. Tu nak tengok gambar jenazah ada. Iya. Gambar hak syahid peluru ada, peluru gas boleh tembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala Al-Ustadz Ibrahim Ali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat subscriber semuanya, pada hari ini Allah Ta'ala menuntun perjalanan saya untuk sampai ke rumah Asy-Syahid Al-Ustadz Ibrahim Ali ya. Ibrahim Libya. Jadi peristiwa memali pada 1985 ya. Alhamdulillah, di sini kedatangan saya bertemu dengan tuan rumah. Boleh tahu puan nama siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai isteri Ustaz Ibrahim Libya, iaitu Salehah Hajah Salehah bin Haji Hussein, umur sekarang 71 tahun. Masa kejadian tu makcik umur 31, Allah yarham 42. Sekarang makcik umur 71. Masih kebetulan makcik mempunyai anak 5 orang. 5 orang anak. Yang lelaki 3, perempuan 2. Masa tu masih kecil, yang lelaki umur jajah 5, yang kedua jajah 4, yang 3 6 tahun, yang keempat 3 tahun, yang kelima 10 bulan. Jadi sekarang anak pun masih kahwin dah. Semua dah berumah tangga dah. Masih ada cucu 25 orang sekarang. Alhamdulillah, syukur kerana ni apa nama? Nama saya Muhammad Rodi. Muhammad Rodi datang ziarah, nak tahu sikit sebanyak peristiwa Mali. Dah lama dah 38 tahun, masih segar dalam ingatan. Sebab banyak-banyak orang mari melawat di sini selama 38 tahun dah. Kejadian tu bermula 1911 tahun 85 yang lalu, hampir 38 tahun. Tapi masih segar orang mari melawat, tak berhenti. Termasuk 2 hari kemarin tak ada orang. Hari ni orang mari masuk sini dia insiden tapi tak ada boleh masuk. Kebetulan hari ni Rodi yang mari mula. Jadi alhamdulillah dia mari tengok sendiri. Sebab duk dengar kisah ni banyak-banyak orang duk cerita fitnah macam-macam. Dari dulu sekarang baru orang buka mata. Orang baru sedar macam mana peristiwa Mali ni. Dulu orang kata macam-macam, Ustaz Ibrahim ni sesat lah. Macam-macam. Tolong ni baru orang tu. Jangannya. Dulu orang kata bukan mati syahid lah, Mahdi kalimat atau mati katak. Contohnya. Dulu orang kata bukan mati syahid lah, Mahdi kalimat atau mati katak. Mereka tahu dah. Kejadian ni, dia mari nak tahu. Masa kejadian tu, 1911, kalau makcik nak cerita lama, benda ni dah lama. Orang boleh nak takat dia tu masa dia balik dari Libya. Dia balik dari Libya, 5 orang sahabat dia. Yang Kedah dia seorang, Perlis dia seorang. Lepas tu Kelantan 3 orang. Dia balik dari situ, dapat kerja di pusat Islam. Bahagian Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rodi. Saya dari Surabaya, Indonesia. Surabaya. Ya. Tuan nama siapa? Muhammad Irsyad. Boleh duduk sini. Kita bincang-bincang. Saya pun teringin. Masa ni dia umur 3 tahun. Masa umur 3 tahun. Takbir masa tu Allah. Dari saya berdekatan dengan Pondok Pesantren Wali Songo yang berada di Tuban.
Saya asal dari Syekh Maulana Makhdum Ibrahim, wali 9 yang tertua di tanah Jawa. Syekh Maulana Makhdum Ibrahim itu urutan yang pertama daripada 9 wali yang berada di Tuban. Saya dah wali semua. Saya pernah pergi. Itu bapak mertua saya bawa pergi. Sampai di Sunan Bonang. Sama sampai. Ya, Sunan Bonang itulah kampung kelahiran saya di Tuban. Sunan mana? Itu Sunan Muria. Sunan Muria ada di atas gunung. Sunan Gunung Jati. Banyak ada di bukit-bukit. Tapi kedatangan saya ke sini, saya membaca sejarah-sejarah. Jadi saya memang ingin datang terus sendiri, melihat dan bertanya terus mengenai tentang peristiwa Memali. Jadi supaya saya bertabayun terus dan dapat cerita yang betul dari apa yang dialami oleh Puan Solihah, yaitu istri dari almarhum Ibrahim Libya. Boleh Puan lanjutkan cerita tadi? Ya. Dia balik dari Libya tu dapat kerja di pusat Islam bahagian dakwah. Dia kerja selama 2 tahun situ. Jadi Kelantan 3, dia Kedah 1 seorang, pergi seorang. Kerja situ bahagian dakwah lah. Di pusat Islam satu jabat dia. Allah ni pusat yakin. Pusat Islam dekat Masjid Negara. Selama 2 tahun dia kerja situ. Dulu masa kami balik kahwin tu saya duduk sini 3 bulan, saya balik hidup dengan dia 2 tahun. 2 tahun tak. So mungkin dia duduk ceramah merata lah dakwah kan. Pergi ceramah merata, ikut orang panggil pejabat, bawa lah kereta. Masuk yang escort dia tu Hani Umat masa tu. Tu pun boleh negara yang escort. Makcik biasa pergi sekali di sana di Johor Melaka. Masa tu ucapan dia memang dah tegas. Dia masa tu tak ada lah orang buat ucapan ceramah macam tu. Sama jadi kagum dia dengan ceramah dia tu. Jadi salah seorang ulama yang tegas. Macam mana kerjaan Mahathir masa tu kan. Dia kerja bukan gaji sini, gaji Libya. Gaji dia masa tu 2,000 sini. Masa tu masa 3 sudah berapa? Saya masak makcik salih anak yang sulung tu balik 7 bulan mengandung ada. Salik sini 23 bulan 1 tahun 76. Salik kat dia masa tu dia letak jawatan. Dia balik duduk sini, bukan madrasah Memali ni. Ada di sebelah ini. Ya, saya akan berkunjung juga. Masa dulu madrasah tu dia, orang susah dulu kan, buat dengan tiang bukit, nambatan tiang ya. Masa tu dia tajuk itu dia masa kejadian tu surau tak elok lagi lah. Baru di tengah buat gotong royong orang, ramai-ramai orang kampung nak ada jemaah situ. Nak buat jemaah di rumah sempit lah. Buat di situ. Tulan masa tu dia balik tu dia tak ada kerja apa, cuma kerja dia pergi ceramah, pergi mengajar ikut orang panggil. Duit dia tak kisah, tak ada lah nak ada patching dia tak ada masa tu. Masa dia kerja masa tu dia tak tahan, dia balik duduk sini. Makcik cerita macam ringkas lah sebab secara ringkas dari awal mula. Lepas tu dia balik tu dari mula perjuangan Tuan Ibrahim. Dari mula awal, dari titik-titik benih yang kerajaan Duk Syak dia orang ni tengah buat ajaran yang tak betul tu. Puan boleh bagi kongsi dia selepas saja di sekolah kebangsaan Wing kelas Johnan, dia masuk pokok Sena kepala batas 9 tahun lagi pondok. Di pokok Sena ya. Pokok Sena, lepas tu dia gini Nampuri Kelantan. Masa tu tak kahwin lagi dah. Makcik tu lah selok belok sebab dia kampung sini, makcik orang sini. Tapi makcik ni bukan kenal mana. Makcik orang Sek ni, orang tua rumah dia tak ada anak. Makcik duduk dengan Tok Wan. Jadi ustaz ni cucu memang Tok Wan. Saya ni jadi jiran orang sebelah lah. Tapi kebetulan Tok Wan ni duk bela makcik, dia kahwin makcik dengan cucu dia. Ustaz ni lah. Ustaz Ibrahim. Lepas tu dah dia pergi Nampuri Kelantan. Lepas tu dia pergi Kok Sena. Kok Sena dulu Nampuri. Lepas tu dia lanjut ke India, Mesir, Lucknow. Lepas India dia pergi kat Mesir. Lepas Mesir, Libya. Jadi disebutlah Ibrahim Libya. Selepas tu baru balik ke Malaysia. Balik kat kerja kat pusat Islam kat pusat Islam di Jakim. Lalu ni pejabat yakin dulu pusat Islam. Masih ada makcik pergi melawat itu, masih ada pejabat. Jadi asal usul belajar agama dari pondok pesantren mana sudah jelas ya. Jadi unsur-unsur yang kebelakangan saja itu dikaitkan dengan penjenayah lah, ujaran sesat lah, macam-macam. Yang tak boleh dibuktikan sampai sekarang. Bila dia balik duduk sini, banyaklah
dia ambil calon 2 kali, calon pilihan raya. Mewakili Dun Baling. Dun Bayu. Dun Tapi Bayu. tak pernah menang. Masuk 2 kali, kali yang kedua kalah 300. Lepas tu dia meninggal tu, banyaklah kesan-kesan dia, orang sakit hati, banyak orang kampung JKK sini lah. Kita lihat tu lah benda tu dah orang mati habis dah. Jadi sakit hati dengan perjuangan dia, kuat semangat dalam perjuangan ni. Banyak orang sakit hati dia, hari-hari dia tak pernah ada rumah, pukul 7 pagi dah pergi dah keluar dah. Anak-anak tengah tidur lagi. Pergi berjuang lah. Ceramah, mengajar, mengata-kata. Sebagai ulama kan. Dia balik tak balik pukul 2 pagi. Kadang-kadang dia mengatuk, dia tidur dalam kereta perjalanan. Macam tu selalu. Sampai hari kejadian pun orang nak takat dia, orang tak boleh takat. Dia pergi ceramah di Selama Perak. Dia kata kalau nak tembak dia jangan tembak belakang, tembak depan. Dia istihad dalam ceramah dia tu. Siapa nak ambil dia ambil, tapi dia tak serah diri, dia akan mati syahid. Dan alhamdulillah sekarang dia, sampai masa dia, lepas tu dia duduk pergi ceramah, dia tak berhenti ceramah. Sampai orang tengah hari tu duduk ceramah di sek, boleh mari kepung dah. Nak ambil dia, tapi orang ramai buat lari dia balik rumah. Masa tu saat dia tak pergi dah lah, dekat-dekat nak jadi sangat. Orang tak bagi dia pergi jemaah di rumah ya. Surau pun orang tak bagi pergi dah. Masa tu dia dikepung lah perkampungan ini. Masa tu dia mari malam, pukul 2 malam mari. Masa tu saya mengandung anak yang bosu 4 bulan. Masa kepung rumah tu, dia pun mari pukul 2 pagi. Nak ambil Ustaz Ibrahim, tapi orang kampung ni tak izin Ustaz ambil. Dia pun balik itu, dia boleh balik itu. Lepas tu duk mari sedia, tapi tak boleh ambil, tak berjaya ambil juga. Lepas tu macam mana mereka khianat deki juga, mereka nak ambil walaupun banyak, mereka nak ambil kat Ustaz tak masalah dia. Setelah hari 19 bulan tu, mereka mari dengan anggota polis, tak tahu lah banyak mana. 200. Allah tak ada beratus lah, 1000. 1000 ya? 1000. Dia mari masuk dalam kampung, 3 hari dah masuk. Tapi kami tak tahu, kata nak buat operasi. Dia kata nak buat operasi polis, tak sangka kata mereka nak mari bunuh sini. Operasi polis hari nak buat 20 bulan, tapi 19 tu mereka mari dah. Mereka 3 hari mereka masuk hutan dah. Tapi orang kampung tak tahu, tak nak ambil dah. Memang dia nak takat lama dah. Ustaz Ibrahim tak mesrah diri. Dia tak ada salah. Mereka kata dia salah lah, ajaran sesat macam-macam. Orang kononnya orang tuduh dia, fitnah dia. Lepas tu betul lah bila hari jadi tu, hari 11 bulan, mereka ni ada SPN kan, buat periksa tu. Polis mari, budak-budak balik dah lepas SPN balik cerita kat Ustaz, kata polis ramai duduk di Kolah Menosiung tu. Balik mari cerita kata benda ni Ustaz polis ada dah salah. Ustaz kata mungkin polis nak mari takat dia jenis nak cerita kau kan. Kat pakcik dia tak cerita. Dia takut kita duk fikir susah hati kan. Lepas tu bila pukul 8 tu depa ni dah orang-orang nak ambil dia dah, depa pakai pembesar suara. Lalu dah kawasan ni. Lalu dah depa nak ambil, depa tembak kes. Masa dah depa buat rundingan di situ, panggil Pak Teh Mak Piah tu. Dulu pagar makcik duduk sana dulu. Rumah ni baru. Rumah ni buka pisah je, rumah lama tu. Yang saya duduk ini adalah rumah asal. Tak, nanti makcik panjang lagi nak cerita. Ya. Lepas tu bila duduk sana tu, masa tu dia tolak mari dengan perisai berunding dengan Pak Teh Mak Piah tu. Mak Piah Yunus nama dia. Umur lebih kurang berapa puluh, umur 50. Dia tenaga mengajar juga, dia duk tolong-tolong ustaz. Dia berunding dengan hayayuk mari situ. Dia kata walau mana kami mari tengok, dia kata tu bukan kubu komunis, dia kata yang orang suruh tembak ni komunis, ibu komunis, dia kata. Pak Teh Mak Piah dia kata bukan komunis, ni seorang guru. Dia kata ustaz kami tak bagi serah diri, kami nak ambil, sanggup kami mati dulu. Dia kata dia tak mau. Pak arahan saya mari tengok, saya tengok tempat orang belajar. Tempat belajar saya pun terus dia buat runding dengan Pak Teh Mak Piah. Dia kata walau macam mana kami nak ambil Ustaz Ibrahim, cara hidup cara mati kami nak ambil. Pak Teh Mak Piah kami tak rela, kami tak bagi, kami serah mayat walaupun jadi macam anak-anak murid dia pun serah mayat semua. Itulah dia tembak gas bertalu-talu tembak. Bila sampai di sini ada seorang budak nama Naziah, dia masuk sini. Makcik masa tu duduk atas rumah, tak boleh duduk dah, anak kecil 10 bulan. Duduk pegang dia semua duduk asrama. Duduk pegang tak boleh nak duduk dah tahu rumah dia dengar gas ni masuklah ke lambung, tak boleh. Makcik lari turun. Ustaz-ustaz ni duduk kok ni, duduk baca Yasin kok ni lah. Kok ni semua pokok pisang, tak ada. Itu jalan tu kecil, pokok tak ada. Pisang dengan pokok getah lah ya. Getah tak ada, getah lah bukit tu. Sini pokok rambutan. Kok manggil lasak semua tebang habis depa nak buat highway ni kan. Lepas tu tolan dalam ni dia ada pondok. Pondok ni orang tua rumah dia dulu buat simpan padi. Lepas tu dah ustaz masa tu asrama tak ada. Adalah budak pelajar nak mari jauh-jauh kan. Budak perempuan ada 5 orang. Lepas tu dia buat datang padi asal.
buat di sana. Lepas dia budak duk mengaji kan. Tak apalah hari jadi tu ada seorang ya di semua kahwin beda. Masa jadi tu kami lari turun dah, tak boleh nak duduk dah, tahu mana. Bising dah dengan kes. Dengan apa tak tahu dah. Budak tu pesan situ hak nama Najah tu. Pesan tu dia jatuh tu. Dia bawa lari naik atas rumah. Cikgu tu pergi sana polis tembak dia pukul 9 mati dalam jalan raya. Cikgu Syafi'i nama dia tu, ada nama dia. Syafi'i Dahman. Dia mati sana mayat pukul 9 tak boleh buat masuk dalam ni. Orang tak benar masuk polis tak benar. Terus makcik turun duk pasku anak tu lah cik tu. Muhammad Isyad ni ada. Dia pesan anak tak sedar apa. Lepas tu dia bagi kat mak mentua dia, mak mentua pun tak larat. Sebab ustaz mari jumpa makcik. Jumpa dia pun tak kata apa sebab dia ada ismayang kan, dia tengah baca Yasin. Kami tak tahan dah gas, tak tahu nak buat ke mana. Pokok kopi kawasan ni banyak lah kopi yang kita duk minum, tapi ni kopi asli lah kat kapal kan. Dia buat di pokok kopi tu. Dah kami tak boleh nak buat apa makan apa, tak jadi dah gas sakit mata. Dia buat di pokok kopi tu, kami makan daun kopi yang dia buat tu. Kami makan daun kopi insya-Allah boleh tahan. Masa tu lah makcik tengah duk pangkau anak makcik tu, ada seorang lelaki umur 17 tahun, dia mari ambil anak makcik dengan tadi. Lari keluar tu dia pingsan tak sedar, lari keluar tu. Polis suruh lari keluar. Bagi duk mak semua, ayah mak duk sini semua. Duk kumpul sini semua. Saya tu dia tubuh kan. Anak tu tak buat mai sini. Lepas tu dia tembak gas ni habis dah gas. Berapa ribu dah tak tahu dah. Minta batang dua tak boleh dah. Depa masuk tembak dengan peluru tu. Ustaz duk ada sekali. Lepas tu depa bunyi dah, depa nak tolak perisai. Pintu pagar kau bunyi dah penuh. Depa tu depa nak tembak dah. Walau mana depa nak ambil juga Ustaz Ibrahim. Kalau tak boleh hidup pun mati depa akan ambil. Depa tembak tu makcik mari depan Ustaz. Anak tak ada depa bawa lari dah. Bawa depan Ustaz. Makcik tanya macam mana. Dia kata kalau takut sakit menerak dia kata. Masa ni nak tak tahu bilik bingung. Bilik air di luar tak ada bilik, baru sampai paip air kan. Lepas tu duduk sana. Masa dia duduk depan makcik, dia pakai serban, pakai kain. Dia memang golok tu memang satu dah, dia kerja kampung. Orang dulu-dulu. Orang dulu dia berhenti ya, mesti ada golok. Dia ada golok duduk sini, golok dia tu. Dia duduk depan, dia kata takut menerak dia. Tetapi insya-Allah orang perempuan tak jadi apa. Dia beri satu doa masa tu untuk orang ramai. Kudkuni hijaratan fa'awjasa fi khifatan Musa wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia tak apa semua doa ni insya-Allah dia tahu. Orang tak jadi apa selamat, kalau tak jadi apa syahidlah. Dia itu makcik pun apa doa semua apa dia tulis di putih hitam sini. Lepas tu terus dia lari bunyi suara dia tu. Ni dah tembak dah. Mati ayah habis dah tu. Lepas tu makcik duduk lagi. Oh jadi polis letak tembakan macam tu. Tembak dah. Sampai ayam-ayam kena semua. Tak duduk situ tengok makcik tengok ayam goreng duduk saat dia. Masa mana dia lari mari. Okey awal tu anak murid dia mati. Dia lari mari tu depa tembak dia tu. Tembak dia tu. Berhenti tu. Depa lahong kata Ustaz Ibrahim kena dah. Makcik lama tengok pun dia jatuh dah. Seorang anak murid dia ambil tak riba makcik masa tu dalam rumah lah. Rumah dalam riba makcik ni. Dia tanya makcik kenapa? Tu makcik kata sampai hajat dah yang nak boleh nak lari tembak. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu dia tak kata apa dah. Lepas tu dia tengok di sini makcik buka depan ni macam dia cucuk dengan rokok sini. Dia pakai baju tangan panjang, pakai baju dalam pakoda dalam kaki. Serban dia tu jatuh bela dia kena ni. Habis terpelating mana dah serban. Masa makcik pangku dia tu, makcik tengok sini macam cucuk dengan rokok. Lepas tu di sini dia besar tu. Yang ini? Yang itu gas pemedih mata. Ini gas pemedih mata. Dia pun nak ambil kita tak boleh dah. Habis berapa ribu dah. Tak boleh nak buat apa. Tu dia masuk tembak dengan peluru. Supaya pedih dengan mata-mata tu dia orang boleh masuk. Tak boleh buat apa. Nak takat itu tak. Bukan ni saja. Dia pasal banyak lagi hak ni pun makcik anak-anak dia petah tak. Hak dia kalau bendang tu depa putih apa. Macam-macam bentuk dia. Hak ni makcik jumpa. Hak ni asal kuning ni. Ya ini sahabat ada jadi kelongsong dari senjata pemedih mata ini yang digunakan oleh polis pada ketika tahun 85 itu semasa menyergap dari rumah dari Tuan Ibrahim ini. Dan ini adalah saksi hidup dan ini masa-masa yang sangat sukar pada waktu itu. Masa tu bila makcik ustaz kena tu, makcik buka di sini tengok darah keluar. Macam mana kita buka paip itu darah dia macam mana. Tapi dia mengucap sampai habis. Dia duduk atas tanah makcik depan aku, dia atas tanah. Duduk itu dah. Kalau dia duduk itu
sini, kaki dia situ. Bila polis suruh diri, makcik ni habis dah kain darah kena dia habis dah. Makcik keluar dengan selai pinggan, tak ada apa. Darah kena penuh. Lepas tu masa tu, lepas dia tak habis lagi. Ada dalam ustazah kami ada seorang tamu, dia suruh bantal. Makcik letak dia situ. Makcik serah diri dia, ada lagi tak mati lagi. Ada seorang anak murid dia mari ikut dia. Ustaz, saya minta maaf. Saya belajar kat ustaz kerana saya sedikit sebanyak pun kerana ustaz ada. Dan saya minta maaf halal ilmu ustaz. Dia tak tahu kata suami dia mati, anak dia mari ikut kata, "Mak, ayah kena dah." Dia pergi tengok pun suami dia mati dah. Kira anak murid dia awal lagi, dia penghabisan. Dia tengok dia tu, dia tawan semua. Makcik kena takak masa tu dia ada lagi. Nyawa ada lagi, makcik tinggal lagi 2 bulan 7 hari dalam tahanan di kamp PPS. Makcik duduk tanya pari saya semalam. Bila nak balik tu dia takak seminu. Orang tahanan mandi, balik kubur tengok polis penuh. Betul lah barang hak dia pun duduk jemaah sini, duduk sana, dia pun angkut habis. Kewak pergi kepada polis dia pari, makcik jumpa satu serban. Makcik pakai serban tu pergi kat depa tahan seminggu di Sungai Petani, kamp PPS Sungai Petani. Duduk situ soal siasat 17 hari makcik kena. Makcik pakai serban tu dah kita ni tak ada apa. Darurat masa tu kata dah tak ada apa, tambah orang muda-muda kan dengan sekuk saja. Depa buat tahan tu macam-macam lah duk buat depan kita ni. Seksa orang-orang ni dari sini depa seksa, mati sini 12 orang ni. Kosan luar cikgu spek itu seorang, kosan dalam tu seorang, jadi 14 hari kejadian. 2 bulan pula seorang tua mati. Tembak juga 2 minggu, balik seminggu dari ni dia balik mati. 3 tahun pula seorang cacat. Dia oleh seksa dia jadi badan dia jadi kecil. Dia hidup sama 3 tahun, dia mati tak lah kerana pun tak muat, tak boleh jadi bengkok badan dia. Kerana zolimnya masa tu orang tak boleh nak buat apa. Sedihnya makcik ni kata tengok kadang-kadang orang duk cerita macam-macam kan, dia pun mari tanya makcik tengok sendiri jenazah suami kita, dia tak boleh dengar orang macam-macam, dia pun cerita macam tu macam ya, dia pergi tenah ustaz ni ajaran sesat, suruh mengucap ustaz. Makcik dalam tahanan dia suruh mengucap asyhadu an la ilaha Ibrahim liga Rasulullah. Nak bukti tak ustaz ni kerajaan marah. Sebab orang mari tembak kerana dia lawan kerajaan. Dia ni masa di India lah kena. Jadi Tuan Ibrahim ni belajar agama dan di banyak negara. Terakhir adalah dari Libya dan datang kembali ke Malaysia dan ikut jalur yang betul, yaitu menjadi salah satu anggota JAKIM, pendakwah dari Jabatan Agama Islam Malaysia. Pusat Islam dulu. Ya. Dia macam dengan Mak Ali Tinju tu dia kenal. Mak Ali Tinju masuk Islam dengan dia. Gambar makcik tinggal rumah tu masuk kena hujan habis. Pergi minta di kawan pun, kawan buat pameran habis. Gambar dia masuk Islam, dia takat gambar dia dengan orang negro lah. Jadi Muhammad Ali, ya, petinju petinju dunia tu masuk Islam ya. Dekat tak seorang dia terbesar kuat. Dia macam itulah kejadian sampai sekarang. Jadi orang tak putus-putus macam mana orang duk fitnah dia, pengendang dia, ajaran sesat, jahat macam-macam. Hak tu jadi ni dah orang kampung lah. Hak tak kena mengenal dengan dia, hak tak senang hati dia. Sebab dia perjuangan kuat. Orang tak mahu masa tu perjuang. Bila dah ni berlakunya peristiwa Mali, orang terfikir dah ni macam mana. Dulu orang tak berani nak mari sini, takut. Lah ni orang sentiasa 38 tahun bayang tengok. 2 hari ni orang tak mari. Ni tadi mari dah. Ni ya. Ni mari. Jadi selepas peristiwa ini 38 tahun, akhirnya satu demi satu mata-mata dan telinga-telinga sudah pun mendengar dan ingin tahu kebenaran dari peristiwa Memali yang dulu disebut sebagai tempat, yaitu tempat yang kampung penduduk lah, ya, kampung penduduk di perkampungan ini dipimpin oleh Tuan Ibrahim, dituduh sebagai pengajar aliran sesat, tetapi masa demi semasa, hari demi hari menjawab bahwa Tuan Ibrahim Ali ini adalah seorang Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam dengan berdakwah, dan akhirnya menemui perjalanannya, karirnya juga pernah naik ke politik ya, bertanding di Dewan di DUN ini, dan akhirnya selepas peristiwa ini masih ni boleh menang di sini. Tidak tak pernah menang di Bayu ni. Menang pas dulu tak pernah menang langsung. Ya, jadi awal dari sekarang anak-anak muda semua terfikir dah. Dari pengenalan
orang-orang PAS ya, itu berawal dari kepemimpinan Tuan Ibrahim ini. Jadi PAS, Partai Agama Islam Malaysia, itu bermula bertapak di sini, dibesarkan dengan nama dari Tuan Ibrahim ya. Ini satu perjuangan yang betul-betul tuan-tuan dan puan-puan kena paham bahwa setiap perjuangan mesti ada resiko, tetapi Puan Solihah ya, Puan Solihah yang tahu dari awal hingga akhir dan menemani almarhum, sehingga saya dapat mendengar secara terus ya bahwa perjuangan seorang Ustadz Ibrahim Libya ini merupakan seorang pendakwah yang lurus ya, yang betul-betul ingin menegakkan kebenaran, yaitu dengan Islam. Ada lagi saya nak sambung sikit. Ya, boleh? Dia kebetulan jenazah dia tu boleh ambil bawa pergi mana-mana tak tahu kami sebab dalam tahanan. Bila nak ke bumi dia tu, memang dia ikut tu dia kena ke bumi di sini kan. Tapi masa lepas tu selepas kena tembak meninggal, makcik masuk ke lokap, 2 bulan ditahan 2 bulan 7 hari. Kemudian siapa yang membuat pemakaman tu? Jadi mama tu dia ikut, dia nak tanam di sini. Tapi walaupun masa tu kejadian ni kepiu, tak boleh buat masuk jenazah apa. Itulah Tok Guru dari Parit Panjang, Tok Guru Umar Zuhdi yang bawa jenazah tu balik situ. Itulah dia tanam situ, jenazah dia bawa balik 14 orang tu, tanam di situ. Kebetulan masa bawa balik jenazah 14 orang tu, ada seorang budak umur 12 tahun. Dia kata dia mati, dia cucuk, mungkin dia cucuk ubat. Dia nak pergi tahan, bila sampai jenazah tu budak tu hidup, umur 12 tahun. Nama dia Nizal. 12 tahun masa tu dia hidup, depan nak ke bumi Ustaz dia hidup budak tu. Budak tu semua ayah dia dalam tahanan. Bila dia hidup tu, kira orang dimakan, dia tu duduk jaga dia sampai 40 hari. 42 hari ayah dia, mak dia kena. Ayah dia kena sama dengan makcik 2 bulan 7 hari. Bila sampai situ, ke bumi jenazah tu 14 orang tu, seorang jenazah nama Ustaz Mat Hasan tu, dia waris dia tak tanam di situ. Waris dia minta izin buat balik ke Tanjung Bedil Rosta. Kira situ 13 orang. Dalam di tempat jenazah ke bumi tu 13 orang tu, dia dibina dengan batu makmal. Itu bantuan orang ramai bagi. Bila tak senang hati, JKK situ tak senang hati dengan depa buat syahid-syahid makan seorang-seorang ustaz 13 orang tu, depa menghadap Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim masa tu Sultan ada lagi. Sultan Abdul Halim. Menghadap Sultan kata depa tak mahu ada nama syahid-syahid, depa tak mahu. Depa salahlah depa menghadap Sultan. Sultan mari buat lagu mana? Sultan mari buang batu semua, dia tolak habis semua makan dia tu, dia buh batu nisan. Sultan bagi 13 orang. Batu nisan pun tinggilah, macam orang diraja lah. Dia buh bagi 13 orang jenazah tu. Sampai sekarang dah jenazah tu orang tak berhenti lah dulu. Dulu tak boleh tanda-tanda syahid tu. Kalau boleh buh dah nama-nama sekian nak masuk tu belakang syahadat. Dulu kerajaan tak beri. Sekarang boleh orang mari melawat sedia, tapi tak ada lah tabung di situ. Orang tak bagi letak pasal payah. Kira di situ ada 13 orang. Tapi batu nisan pun dah lama, dah 38 tahun dia masih jatuh. Tapi pagar besi tu kan duk pergi bina juga lah, duk pergi buat juga sikit-sikit bokat lagi. Hak tu payahlah kita nak buat balik. Nak macam dengan Sultan buat tu. Sultan beri peruntukan dia 10,000 dalam pagar tu dengan batu nisan 13 orang tu. Semua 14 tapi seorang tu boleh dia balik sana. Tapi makcik dengar lah, tapi makcik tak berani hukum lah benda ni. Tapi orang ramai kata Tok Guru kata syahid, dia pertahanan di situ 13 orang tu buat secara syahid. Makcik tak berani nak kata sebab makcik dalam tahanan. Makcik tak tengok masa ke bumi dia apa, makcik tak tengok. Masa dia mati duk tahriba, dia tak mati, makcik suruh diri dah. Sampai sekarang makcik tengok makan. Waktu nak raya baru makcik pergi situ. Yang saya persoalkan sekarang macam ni. Selama itu makcik dalam tahanan, anak-anak siapa yang? Anak-anak masih sekolah. Siapa yang jaga? Masa duk di Derang tu orang buat lari di Kelantan masa di Derang. Pokok Sena. Di Pokok Sena ya. Seorang di kalau seorang Derang kok. Atau seorang tepa 3 tepa bawa lari ke Kelantan. Masa tu SB duk cari nak ambil anak Ustaz Ibrahim. Dia bawa lari selama mana makcik tak tahu. Makcik balik 2 bulan tu tengok anak dah 3 orang tu. Yang kecil-kecil yang tadi 3 tahun tu masa kejadian dia ada. Irsyad Zamani tadi. Syuhada tu pengsan 10 bulan. Tu mak saudara dia jaga masa makcik balik baru dia pun bagi balik. Dia makcik balik duduk sini buat bilik semua, makcik duduk sini bela anak 5 orang tu. Berjaya lah. Anak laki 3 orang, perempuan 2. Laki tu bukan tahfiz, dia Selangor 40 tahun dah. Sampai orang bagi tanah kat dia.
orang kesian. Tak tahulah macam mana dia dengan orang-orang ramai tengok kesian. Lepas tu dua tu cikgu, seorang tu balik Mesir. Lepas tu kira dua ni menikah lah. Tadi menikah, tu menikah. Dia pun tak bagi duduk situ. Dia terus buka di sana. Dia pergi tu gaji 400 tak apa dia kata. Lepas tu dia buka tahfiz tu masih. Orang kenal dia, orang tahu dah. Orang bagi tanah lagi. Orang tu orang kaya, driver susah. Di sini dia duduk sekejap saja. Tapi tak boleh nak urus lah saya kan. Tapi ustaz yang lama ganti abah dia tu meninggal dah. Hak ni orang baru. Orang baru ni hak ni dari tak apalah. Tak ada rezeki dia tu noh. Itulah. Ini satu kenangan, yaitu setiap manusia yang bergerak dalam bidang dakwah ni mesti ada cobaan, rintangan dan juga resiko ya. Jadi Al Ustadz sudah pun mengambil resiko dengan ini meninggalkan seorang balu ya, atau kalau Indonesia disebut balu, di Malaysia jadi semasa itu Puan ditinggal suami meninggal dan 2 bulan tak tahu apa cerita dah dari pengebumian dan anak-anak, ada 5 orang anak. Dan selepas dari keluar dari dipenjarakan itu, akhirnya barulah berjumpa dengan anak dan meneruskan kehidupan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan, yaitu garis keturunan dari Al Ustadz ini juga sekarang sudah membuka pondok-pondok pesantren ya, tahfiz di lain kawasan ini, dan semoga tetap istiqomah dalam perjuangan. Amin. Baik sahabat-sahabat, saya akan menunjukkan di area ini, dan saya ucapkan terima kasih sangat dengan tuan rumah ya, yang sudah memberikan saya izin sudi untuk menerima kedatangan saya. Dan ini tahfiz anak. Ya, ini Mahat Tahfiz Al-Quran At-Taqwa. Sulung dia bukan kelenda balik ambil saja. Sungai Buloh. Ya. Terletak di Jalan Gajah, Kampung Kubu Gajah, Sungai Buloh, Selangor, Darul Ihsan. Baik. Sekarang kalau misalkan anak-anak muda yang nak datang ke sini, nak tahu sejarah, dia berhubung makcik lah. Ni jenazah dia, tengok ada jenazah. Ni makan dia, hak mula. Hak Sultan mari buang dik. Hak ni dia mau tak mau tanah syahid ni. Buanglah Sultan mari buh lain. Ni hak orang ramai. Orang kampung ramai. Ni. Tunjuk hak jenazah. Ni dia. Jenazah yang mati ni. Ni dia ni. Ni budak ni yang awak balik dia, kali jenazah kata hidup ni. Budak ni. Di mana? Ni. Hak umur 13 makcik cerita tadi. Amat. Dia balik-balik dia hidup masa nak ke bumi tu. Mungkin dia pocok-cocok ubat biuh kot dia. Kan? Ni di jenazah ni. Ni gambar masih Ustaz Taib Mik Calon ni. Ni Ustaz Ibrahim. Tengok banyak depa, segar. Senyum ya. Semua 14 orang, tapi yang ada berapa yang gambar? Banyak gambar tak ada. Senyum. Baik sahabat, saya akan tangkap gambar yang mana yang boleh ni kita gambar syahid ni. Ni gambar syahid. Pak sini tu nak tengok kesan peluru, tak boleh tembak. Dia peluru. Kesan peluru ya. Tak boleh tembak. Turun tak apa, turun bawah. Turun bawah. Turun tengok keliling. Ya. Di sini 12 orang mati dalam. 12 orang. Lepas tu jalan raya makcik cerita tadi, cikgu CPN tu selamat budak dia kena tembak. Seorang Ustaz Mak Hasan tu dia kena dalam kampung. Tembak. Di sini dia yang burung kekupan. Dulu masa tu ada yang syuhada tu di sini, meninggal di sini. 12 orang. 12 orang di sini. Dan jalan raya seorang, dalam kampung seorang. Jadi jadian tu 14 sini. Dan pondok ini, pondok untuk pelajar duduk. Masa kejadian tu pelajar dah seorang. Tapi dia pun nak duduk situ lagi, tak ubah mari sini. Di situ bila dah rusak tu kami ubah mari sini nak buat, nak kahwin anak tu, nak usung balik tak boleh sebab dia rendah. Lepas tu buat kekal di sini habis 10,000 buat. Supaya tak kena air ya. Tak kena. Yang tadi kesan peluru depan-depan tu kita tengok pun. Kesan peluru ya. Kesan peluru yang boleh tembak. Yang berlakunya yang 14 orang mati. Berlubang ini ya. Tu lubang tu. Jadi ini dia kata peluru getah. Musuh hitam kata peluru getah. Tu makcik simpan bila nak buat rumah ni makcik bubuh balik. Dia keliling tu peluru. Dia tembak, dia kata ada orang dalam ni. Tapi orang tak ada, orang semua duduk bawah ni. Orang tu keluar perut hak kena di sini, keluar perut.
Tu makcik bos tu Natang tu duk masuk. Iya. Oh, keliling dia ada. Dia tengoklah kesan peluru dengan hak lain-lain. Kita akan tunjukkan bagaimana kesan-kesan peluru yang berada di tepian dinding ini ya. Ini adalah kesan peluru yang dimana pada waktu itu polis membuat tembakan dari jarak jauh ya, dan kesan-kesan lubang ini, kesan-kesan peluru ini. Itu dikunci tak dalam tuh? Tak kunci tapi tak masuk sapu lama dah kan, dah apa Tak. kosong. Mula nak buh baju-baju dia dalam tu tapi tak buh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong tak sapu lama tu, tak larat kan. Adik buh mesin upuk masuk dalam tu. Ini masih dikekalkan hari ini sebagai bukti peristiwa ya, saksi peristiwa. Baiklah Puan, saya ucap ribuan terima kasih. Sama. Dan Macam tu lah. semoga sedikit sebanyak apa yang kita kongsikan, apa yang kita bagi tahu ini boleh membuka mata, membuka minda untuk orang-orang yang tak mengerti menjadi lebih mengerti, karena setiap peristiwa itu kalau tidak diungkap ya, kalau kita tidak betul-betul datang ke tempat itu, maka kita hanya mendengar dari lisan ke lisan, dan itu akan menjadikan fitnah. Dan ini seperti di dalam Al-Quranul Karim ya, fitnah itu adalah satu perbuatan yang betul-betul kejam ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, dari pembunuhan ya, lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, terima kasih karena sudah menonton, dan semoga dapat tercerahkan dengan video yang saya sajikan, yaitu di peristiwa Memali 1985 yang kini tahun 2024 sudah 40 tahun 38. ya, 40 tahun lah, 39 masuk ke 40 tahun. Ini adalah sejarah di mana seorang ulama, seorang ustadz yang betul-betul berpendirian teguh untuk apa yang diyakininya, yaitu al-haqqu, kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.